Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita di muka surat 20 soal ni. Kata musannif rahimahullah taala, soal macam mana percaya dengan malaikat? Jawabnya, iaitu wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Mereka itu ialah jisim yang latif, yang dijadikan dia daripada nur. Mereka itu ialah hamba Allah, yang Allah peliharakan mereka itu daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Lagi pula suci mereka itu daripada sifat-sifat manusia. Maka tiada mereka itu makan atau minum, dan tiada lena dan tiada diperanakkan dan tiada beranak, dan tiada lelaki dan tiada perempuan, dan tiada mereka itu bersyahwat, yakni tiada keinginan pada berkahwin. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala di atas nikmat hidup yang masih diberi pagi ini. Syukur kita dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita mengira dan membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh perintah dia, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat yang sebegitu besar Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan itulah nikmat yang paling besar dia beri atas muka bumi ini, yang tak ada nilai seseorang itu. Walaupun harta dia penuh langit bumi, tapi kalau tak dapat Islam, tak dapat iman, tak boleh nak takwa, taat pada Allah Ta'ala, tinggalkan larangannya, tak ada nilai sekupang pun dia tu di sisi Allah Ta'ala. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita orang yang Islam, iman, dan boleh taat patuh perintah dia, tinggalkan larangannya. Juga syukur pagi ini masih disihatkan tubuh badan kita, diberikan kelapangan masa kepada kita. Begitu juga hidayat taufik. Dapat lagi kita ada kekuatan untuk boleh hadir solat subuh pagi ini. Dan insya-Allah masa yang ada ini kita manfaatkan untuk meneruskan bacaan kitab daripada kitab Baku Iman, insya-Allah. Kata musannif, soal macam mana percaya dengan malaikat. Hadirin sekalian, kitab kita hari ini nak beralih. Hari itu dah dipaku dalam bab ketuhanan, ni nak dipaku pula dalam bab malaikat. Sikit guna bahasa paku tu. Nama kitab kita pun paku kan. Jadi bagi betul-betul supaya apa yang nak kita faham dan i'tiqad dalam bab malaikat ni betul. Baik. Macam mana pun atas soal dia, yang kata percaya dengan malaikat, beriman dengan malaikat tu percaya macam mana? Bagi betul lah ni. Baik. Iaitu kata dia pertama ialah wajib atas mukallaf kita lah. Setiap orang Islam yang balik berakal, kita wajib percaya, wajib pegang, wajib i'tiqad, wajib menerima di hati dengan tanpa ada bangkang. Dan mestilah i'tiqad yang jazim. Maksud jazim ni yakin, tidak akan ada berbolak-balik, berbelah bahagi hati kita dengan perkara yang dia sebut ni. Apa dia? Pertama, wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Yang ni dia nak fokus pada bilangan dulu. Jadi sebelum tu lagi rasanya sebut gini, jadi beriman dengan malaikat tu maksudnya kita i'tiqad memang malaikat ni wujud. Itulah. Kemudian dah wujud malaikat ni banyak mana? Memang tiada siapa yang tahu angkanya melainkan Allah Ta'ala. Jadi cukup untuk beriman kepada malaikat yang banyak ni, ya, ataupun yang ramai ni, cukup dengan kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala ada banyak, jadikan banyak malaikat. Cukup.
Yang ketuanya 10 akan datang. 10 tu pun macam sekolah pasti je belajar. Sangat senang sangat. Senang-senang pun ada orang tua-tua nak mati pun tak kerti. Tapi kau orang sini lah. Okay. Baik, jadi wajib intikad bahasanya Allah Ta'ala jadikan malaikat ni ramai. Dan ramai tu ramai mana? Dia cukup dengan ramai. Macam mana pun sedikit gambaran ramai tu. Saya ngaji dulu ada guru yang buat bandingan nisbah kejadian makhluk ni Allah Ta'ala jadikan. Kalau nak tengok nisbah kita jin dengan malaikat, kalau 100 kita 1, jin 9, malaikat 90. Itu pun atas kadar apa tu, nisbah lah kan. Kalau matematiknya benda macam tu dipanggil nisbah kan. Nisbah 1, 9 dan 90 tu sekadar untuk mendekatkan faham saja. Realitinya, adakah kira manusia berapa tu kali 9 dapatlah bilangan jin, kali pula 90 dapat bilangan malaikat. Tak lah gitu. Tak lah. Atas sedikit gambaran dan mudah terbayang dan mudah faham bahawasanya malaikat ni ramai. Banyak ke ramai? Ramai. Tak, memanglah tak terkira tu. Tapi penjodoh bilangan tu ramai ke banyak? Banyak. Boleh lah. Pasal kita yang tu dia berkaitan dengan penjodoh bilangan sikit. Kita sebut itu kan. Macam Allah Ta'ala, dia seorang ke satu ke ke? Seorang. Bukan seorang. Itu tengok bab jodoh bilangan lah. Lagi saya ajar bahasa Malaysia pula. Sebab tu kalau ikut tak ada masalah. Pasal dia penjodoh bilangan. Jadi kalau kata seorang pun bukanlah maksudnya Allah Ta'ala orang. Maksudnya seorang dia yang jadikan langit bumi. Dah itu penjodoh bilangan kita kan. Istilahnya penjodoh bilangan. Tuan-tuan tak faham saya sebut penjodoh bilangan tu apa, pergi tobat ngaji alik bahasa Melayu. Macam kita sebut sepucuk senapang. Itu orang rasa kita pernah sebut isu-isu macam tu tak? Mana pucuk kan? Sepucuk surat. Mana pucuk yang mana? Selaras. Wah, gagah juga. Selaras senapang kan? Dia ada laras. Untuk sebuah meja. Mana meja buah mana tu mana? Ada benda yang dah jadi penggunaan Melayu. Ya je lah penjodoh bilangan tu. Macam sebiji nenah. Nenah pun ada biji ke? Itu apa guna biji? Sebut penjodoh bilangan tu. Banyak ke ramai? Biarlah tak rosak akidah tu. Tuan-tuan nak kata seorang ke, ramai ke, banyak ke tak ada masalah. Tapi yang belakang detail dia mesti betul. Ke Allah Ta'ala nak kata dia share ke, dia satu ke, seorang dia ke, sah dari si konteks penggunaan bahasa Melayu. Okey, siap. Baik. Jadi malaikat ni orang Ta'ala jadikan ramai. Dan mereka itu jisim yang latif. Baik, yang ni dia sebut buat daripada apa? Mereka itu malaikat ni ialah, kalau istilah Arabnya dipanggil jisim latif. Tak diistilahkan jisim, melainkan kaedah Arab ni bila sebut jisim, dia ialah sesuatu yang untuk membentuknya dia bersusun antara satu sama lain. Itu dipanggil jisim. Macam kita ni jisim lah. Pasal untuk jadi kita terbentuk daripada macam-macam komponen. Kalau kira molekul satu-satu-satu, tak terbilang kita. Macam mana pun pandang sudut kepala, tangan, kaki, badan. Jadi kita ada anggota-anggota itu nisbah Allah Ta'ala jadikan kita dia, cantum dengan kita. Kita ni dari pandang pada sudut nak jadikan kita tu, Allah Ta'ala jadikan dengan kombinasi daripada juzuk-juzuk dan komponen, maka kita dipanggil jisim. Malaikat pun jisim. Kita jisim. Jin jisim. Surau ni jisim. Jisim. Itu ada kita jumpa dulu jirim lah kan. Ingat tak ingat tak tahu lah kan. Jirim apa pula? Jirim adalah satu istilah dalam Tauhid
yang penamaan jirim ni diberi kepada setiap sesuatu yang kewujudan dia adalah dengan mengisi ruang, yang dia occupy space, maksudnya dia take space, sekadar besar dia. Jadi macam kita pandang pada sudut kita mengisi ruang, kita adalah jirim. Pandang pada sudut kita ni tersusun daripada juzuk dan komponen, kita adalah jisim. Itu jisim. Malaikat juga adalah jirim, malaikat juga adalah jisim. Pasal apa kata malaikat jirim? Sebut tak? Pasal dia wujud dengan mengisi ruang. Mengisi ruang. Cahaya ni jirim tak? Kenapa? Dia mengisi ruang. Dia occupy space. Cuma ruang besar mana dia ambil? Bila sesuatu yang dia mengisi ruang, tetapi kalau dengan istilah kimia dalam ilmu sains, kita tak boleh nak formulate kan, nak formulasi kan, apa dia tu, maka dia dipanggil jisim latif. Faham tak saya kata apa? Kalau saya kata air, keliling kita ada air tak? Apa formula air? Kimia. Pandai. Adalah sikit pengetahuan saya, jadilah untuk faham situ kan. Nak pandai sangat pun awak pun tak pandai mana. Keliling kita ada oksigen. Formula O2. Ada carbon dioxide? Ada apa? CO2. Cukup tu. 3 tu pun dah banyak lah, pandai kan. Okey, keliling kita ada cahaya sekarang. Apa formula cahaya? Tak boleh dapat. Tak ada, memang tak ada. Cahaya tak ada formula. Tak ada formula. Mana ada? Sulfur S kan. Sulfat SO4, hidroklorik, HCl, natrium klorida, NaCl, magnesium karbonat, MgCO3, 3 karbonat ialah CO3. Sikit revise pelajaran sains, dah lama tinggal. Apa nak cerita ni? Cerita jisim. Satu sikit dengar saya sebut. Kita belajar tauhid tau. Dia kata ulama dulu dia karang tauhid dengan kepakaran dia Quran, hadis, sains. Kita apa tak boleh. Sikit sekeh tu. Satu saya ngaji dulu pun, tok guru pun tak kerti sains kan. Tapi bila kita dulu belajar sekolah kebangsaan, apa sebenarnya dia nak cerita? Ini rupanya. Apply kalau sikit ke sains. Boleh share? Boleh? Yang tak boleh, tak boleh lah. Biar tuan. Macam mana pun saya nak sebut ini, pasal kita nak cerita tentang cahaya sekarang. Cahaya, dia tak ada formula. Macam kalau saya sebut sejuk. Sejuk ada ke? Dia benda yang kita boleh rasa, betul tak? Okey. Apa formula sejuk? H2O. Kan? Tak. Panas lah. Kalau kita lukis rajah pun dalam kimia, kalau katalah misalnya natrium karbonat, kalsium karbonat, CO3 dipanaskan, kita buat anak panah, lepas tu lukis gambar penuh Bunsen. Tak faham? Itu sikit pelajaran lama itu pendidikan kebangsaan punya. Saya nak sebut kata dia tak boleh diformulasikan. Baik. Benda yang tak boleh diformulit kan, macam tu, kaedah Arab dia panggil jisim latif. Kalau benda yang boleh diformulasikan, tu dia pun jisim juga, tapi dia panggil jisim lah, tak payah berbual latif. Kalau asal terjemah tu jisim latif ni, jisim maksudnya sesuatu benda yang untuk wujud dia adalah kombinasi daripada beberapa komponen tertentu, juzuk-juzuk tertentu, dan dikatakan latif pasal dia ialah benda halus yang tak boleh nak describe. Cahaya tak boleh nak describe kan?
Macam api, cahaya api tu, dia mana boleh nak dihurai dengan formula? Tak boleh. Tapi bahan bakar dia, ada karbon lah, sulfur lah, apa-apa lah, yang dijadikan bahan bakaran tu. Kalau benda-benda yang macam tu, jisim macam tu, dia boleh diformulasikan. Dan ditulis formula dia. Sikit saya guna bahasa itu. Ngaji sains sikit bagi ni. Baik. Jadi malaikat apa? Jisim latif. Pasal dia ialah cahaya. Cahaya memang tak boleh diformulasikan. Bukan saja dulu, sampai sekarang. Ulama kita, satu hal dia bahas, hatta ahli sains pun. Dia tak boleh nak formulasikan cahaya. Dia hanya gunakan cahaya sebagai satu medium untuk mengukur kepantasan. Nak pergi bintang ni, kena 3,000 tahun cahaya. Itu saja. Apa dia? Cahaya itu sendiri. They cannot describe it. Okey, siap. Jadi malaikat adalah cahaya. Jadi Arabnya istilah apa? Jisim latif. Jisim latif. Cuma mereka boleh membentuk dan menyerupa diri menjadi jisim macam kita. Walaupun dia latif, maksudnya dia membentuk cahaya yang tak boleh nak describe, tapi dia boleh membentukkan diri dia untuk istilahnya, kalau bentuk dalam molekul tu, dia boleh ubah kejadian dia dalam bentuk yang undescribed ataupun undescribable macam tu kan. Betul tu. Describable, undescribed lah kan. Undescribed dah lah, able pula kita yang pandai bahasa. Dia boleh ubahkan keadaan dia jisim latif kepada jisim. Satu, dia boleh ubah rupa manusia mengikut siapa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia untuk dia menyerupakan diri. Okey. Pada masa satu, dia bukan jisim latif, tapi jisim. Satu hakikat jisim latif macam mana? Wallahualam. Satu, kita hanya sebut kata malaikat Allah Ta'ala jadikan daripada nur, selesai. Begitu juga kalau jin, Allah Ta'ala jadikan jin daripada api. Atas nama kejadian macam tu. Siap, selesai. Jadi dia ialah, kalau atas nama struktur sains dia, dia ialah jisim latif yang dijadikan daripada nur. Siap. Jadi malaikat nur, jin, api, kita tanah. Itu faktor asal usul. Urai itu panjang juga lah, ada muskil tanya. Sikit tanya ini. Kita tanah, jin, api. Boleh tak ada golongan manusia kahwin dengan jin? Ada tak? Boleh? Perangai jin. Kahwin dengan jin? Dengar, ada. Berlaku benda tu. Pasal apa? Pasal jin dari segi kehidupan dia macam kita. Ada Islam, ada kafir, ada makan, ada minum, beranak, pinak. Walaupun asal kejadian dia lain, api, tapi pasal dia boleh membentuk dan menyerupa diri, dan dia berketurunan dan istilahnya berzuriat, apa nak sebut ialah nisbah berkahwin tu. Bolehkah ada manusia ataupun spesies, kalau jin, sama ada jin ni lelaki ke perempuan ke, berkahwin dengan manusia yang lelaki perempuan dan lahirkan zuriat atas apa yang pernah saya sendiri jumpa, ada. Saya pernah jumpa tu. Macam mana saya tahu? Panjang cerita. Nak lah tanya sikit. Tak ada lah, saya diam lah. Bagi misteri macam tu sikit. Best. Nak sebut apa ni? Dari segi ada. Macam mana pun ada ulama kita yang membahaskan bab tu, boleh ke apa hukum manusia kahwin jin. Ada ulama kita yang mengharamkan terus. Pasal apa? Pasal jin ni manusia dengan sifat kemanusiaannya, jin dengan sifat kejinannya. Apatah lagi jin dalam keadaan yang bentuk asal dia yang kita tak nampak. Kalau dibawa kita ke perkampungan dia, macam mana tu? Tak pening. Macam mana pun memang bila kita dibawa ke perkampungan dia, dia akan jadi kita boleh ada keupayaan untuk melihat mereka. Dia memang ada keupayaan macam tu.
Nak syarah tu banyak. Yang tu yang kalau sikit saya sebut gini, nisbah orang tua-tua dulu pun kalau kita dengar kejadian-kejadian yang pernah berlaku, ada antara orang-orang kita dulu, orang Melayu, orang kita lah, manusia ni, yang kadang-kadang hilang, tak dijumpai, bukan pasal naik MAH MH370, tapi pasal pergi cari kayu dalam hutan, apa tu? Missing. Where is it? Where is he? Where is she? Nobody knows. Sampai sekarang masih jadi dalam dilema. Hubung pergi dengan bahasa-bahasa itu. Mana pergi? Kalau jumpa Tok Bomo teropong tu, Facebook pergi lah macam tu kan. Dia kata mereka telah diseluduk masuk ke alam jin. Itu saya bukan nak sokong Bomo tu, tapi saya nak kata, adakah jin boleh buat begitu pada manusia? Ya. Ya. Dia memang boleh. Satu, jin ni, kita bukan pernah nampak jin, tapi dia duduk kat bumi macam kita tak? Tapi walaupun dia duduk bumi macam kita, tapi istilahnya alam dia alam lain. Jadi kalau kita masuk hutan, yang mana area dia, yang istilahnya dia telah pagar dan blok kan, kita memang tak boleh masuk kat tu. Dan kalau kita lalu pun, kita lalu yang kita punya hutan kat dunia, tapi tak masuk kampung dia. Nak masuk kampung dia, istilahnya dia mesti dia buka pintu untuk kita masuk perkampungan dia, baru kita boleh masuk. Dan baru kita akan jumpa dengan dia. Selagi dia tak buka pintu tu, memang kita tak boleh masuk. Tapi bila orang masuk, nak keluar pula tak pandai, melainkan dia bawa kita keluar. Pasal dia alam lain. Dia alam lain. Orang bunian tu jin lah. Ya, bagus soalan tu. Orang bunian tu jin lah. Ya. Umumnya semua makhluk-makhluk ghaib yang Melayu duk sebut ni, semuanya jin. Bunian jin, pari-pari jin. Apa lagi? Hantu raya jin. Toyol jin. Hantu galah jin. Pocong, kuntilanak, semua jin. Apa lagi tuan-tuan nak sebut version apa? Sebut je. Vampire jin. Apa lagi? Dracula, vampire Dracula lah. Boleh? Gegasi ke? Kalau dia gegasi tu duduk alam nyata, saiz dia besar, gegasi tu itulah kalau kata atas kata dia manusia, cuma saiz dia besar, panggil gegasi kan. Gegasi tu manusia. Kalau kata hak tu manusia, Bufi lah, incredible hak tu. Cukup Saya lagi cerita kartun pula saya. Macam mana saya nak sebut asal soal tadi, bunian pari-pari tu jin. Begitu juga kalau Tok Bomo dia berubat, dia kata ni khadam Fatihah. Siapa? Jin. Kenapa? Alasan boleh tak? Pasal boleh di khadam kan. Malaikat dia bukan khadam kita, dia hanya ikut perintah Allah. Kalau kita boleh khadam kan, maksudnya bukan malaikat tu jin. Kadang-kadang dia tak sebut khadam, dia sebut apa lagi? Ini waliullah, wali. Tapi duk alam ghaib, bukan wali lah. Itu orang kata ayat-ayat untuk mengkaburkan fahaman. Saka, jin. Jadi kalau sebut dia kata wali, ni roh Syekh Abdul Qadir Jalani datang, tak ada lah. Roh dia tak merayap, merapu ke tu. Yang datang tu bukan roh, yang datang tu ialah jin, mesti jin. Yang tu ialah ayat-ayat yang selalu nisbah orang berubat, baik ilmu perubatan, ilmu pertahan diri ataupun ilmu-ilmu tarikat, kadang-kadang jenis boleh ada pelik-pelik alam ghaib macam tu. Dia gunakan bahasa itu nampak cantik, smooth apa? Ni khadam ayat kursi, khadam ke saya. Ni roh Syekh Abdul Qadir Jalani datang ni, kita zikir ni. Ataupun dia kata nak berlawan dengan musuh kita susah-susah buat apa, nanti kita panggil roh hang jebat datang pada kita, kita boleh bersilat walaupun tanpa belajar ilmu mempertahankan diri. Dapat selendang merah boleh terbang tu. Power. Betul ke?
Jin. Sikit tu. Pasal kita memang nak masuk bicara bab tu. Cuma asal bicaranya malaikat. Jadi nak macam mana pun nak faham ke jin tu siapa? Jin bukan malaikat. Malaikat bukan jin. Jadi yang mana kalau di kalangan kita ni boleh panggil, boleh suruh, boleh datang, walaupun nama tu macam bagus saja, jin. Walaupun nama dia Korin. Yang ni nama-nama yang kita biasa dengar orang kita sebut. So, kita rasa macam apa benda ni, kita pun tak pernah mengaji. Tapi jangan tak tahu, dia sebenarnya jin. Dia cuma bahasa yang orang manipulate untuk menunjukkan seolah-olah dia buat tu tak salah. Macam untuk hantu raya. Sebut hantu raya, orang semua kata hantu raya lah. Tapi ini bukan hantu raya. Ni apa? Khadam. Khadam ayat kursi. Saya duduk beramal ayat kursi. Allah Ta'ala jadikan, bila saya baca tu, khadam untuk buat kebun sayur saya. Malam-malam cerah. Pasal apa? Khadam tolong buat. Khadam tolong buat. Sikit dengan hujah mudah, Rasulullah ajar gitu kan. Nak buat satu bagi khadam buat, ada? Tak ada. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Jaga bab-bab tu zaman lah ni tu, pening. Zaman dulu pun pening lah. Zaman lah ni lagi pening. Baik, macam mana pun asal sebut situ sikit ialah nak kata ke jin sikit. Jadi balik pada asal kita. Yang kita bicara malaikat. Jadi malaikat nisbah hukum, dia termasuk dalam rukun beriman. Rukun iman. Jin dia tak masuk dalam senarai rukun iman. Tapi kita wajib beriman jin ada. Pasal apa? Antara yang menceritakan jin ialah Quran. Jadi cuma kita bila bahasa kita ulama kita dia tak membahasakan beriman dengan jin. Pasal apa? Pasal jin ni dia bukan mestinya kita membenarkan apa saja yang datang daripada pihak dia. Pasal jin adalah macam kita. Dia tak boleh beriman dengan pemimpin. Tak ada. Beriman dengan Rasul ada. Beriman dengan pemimpin. Tak. Pemimpin tak diimani. Tapi pemimpin ditaati. Jika ada kait. Taat pada Allah Ta'ala. Jin diimani. Jin tak diimani. Jin kita benarkan dia kalau dia cakap betul. Tapi kebanyakan jin adalah pembohong. Saya nak sebut tu. Malaikat wajib iman. Maksudnya malaikat ni kita mesti berpegang dengan tanpa ada ragu bahawasanya dia ialah makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan special dengan tugas tertentu. Kejadian dia daripada nur, yang dia taat pada Allah Ta'ala, yang tidak akan ada apa-apa aktiviti yang mungkar daripada dia. Wajib iman. Orang-orang yang macam tu kita wajib beriman. Orang. Berfirman bahasa orang tu. Jodoh bilangan itu. Nabi, Rasul, Malaikat. Itu wajib iman. Jin, manusia biasa, tak ada istilah iman. Pasal apa? Pasal kita tak menerima 100% daripada dia. Bahkan dia naklah disukat dengan hukum syarak. Ada pun malaikat, mana yang Rasulullah datang cerita, beriman je. Dan wajib intikad bahawasanya malaikat ni ialah baik. Okey. Kita berhabis sikit lagi ayat tu. Jadi malaikat jadi daripada nur. Mereka itu, malaikat ni ialah hamba Allah. Baik. Dia ialah hamba Allah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah, malaikat ialah hamba Allah. Kalau intikad orang kafir, dia kata malaikat ialah angels is the God daughter. Mengikut intikad musyrikin lah, musyrikin Quraisy. Orang jahiliah itikad kan malaikat adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Kelakar. Tak, malaikat adalah hamba Allah. Angels ni he ke she? He ke she? He boleh, she pun boleh. Dari segi penggunaan bahasa sepatutnya he. Pasal kita dari segi kaedah bahasa, antara penggunaan female dengan male ni, dari segi bahasa, benda yang tak ada male female ni, kita gunakan male ke female? Male. Kalau yang memang ada female lah. Tapi kalau tak ada male female, kita guna
Male. Male, he. Kalau kita belajar bahasa Arab macam tu. Qul huwallahu ahad. Allah lelaki perempuan. Subhanallah. Untuk buat apa guna huwa? Sikit Arab. Tak faham dengar katanya. Kalau perempuan sepatutnya macam mana? Hiya. Qul huwallahu ahad. Kalau muannas, qul